jangka masa panjang simpan barang kemas ataupun gold bar. Untuk jangka masa panjang, kita sesuai untuk kita simpan barang kemas ataupun jenis-jenis gold bar. Yang mana lagi untung? Jadi tuan-tuan perlu dengar penjelasan daripada saya. Ringkas sahaja, ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Tuan Syukur Hashim berkaitan perbezaan antara simpanan barang kemas ataupun simpanan gold bar ataupun dinar. Yang mana lebih untung untuk jangka masa yang panjang. Alhamdulillah, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan variety dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya ingin menerangkan dua perkara, barang kemas ataupun gold bar ataupun dinar. Maksudnya mana kita nak simpan? Nak simpan barang kemas ataupun jenis gold bar ataupun dinar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali saya akan cerita berkaitan dengan keuntungan dia. Sekejap lagi apa untung barang kemas, apa untung gold bar, yang mana lebih untung? Sebenarnya tuan-tuan, barang kemas kalau dari segi keuntungan untuk jangka masa panjang dah menguntungkan. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan gold bar ataupun dinar, ia lebih menguntungkan. Kenapa? Okey, sekejap lagi saya akan terangkan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, jika pada tahun 2010, orang yang beli barang kemas, barang kemas ni, dia beli barang kemas bernilai 50k. 50k. Dia beli barang kemas, nilai dia 50k. Dan dia seorang lagi, dia beli barang kemas juga. Dia beli gold bar ataupun dinar bernilai 50k juga. Bernilai 50k juga. Dua-dua. Pada tahun 2010, dua-dua emas yang dibelikan adalah 50k. Maksudnya barang kemas nilai dia 50k, gold bar dinar nilai dia pun 50k. Okey, ditakdirkan pada tahun 2020 ataupun 2022 ni, nilai emas barang kemas ni dah naik jadi 100k. Dah naik jadi 100k, dan gold bar dinar pun naik nilai dia 100k juga. Sekali ganda, 100% lah. Maksudnya barang kemas first dia beli 50k, gold bar dinar 50k juga. Jadi selepas 10 tahun ataupun 12 tahun, nilai emas tu dah jadi, ni nilai dia 100k, yang ni pun nilai 100k. Okey, apabila jual, apabila dijual, barang kemas ni dia ada spread value dia. Spread value ni panggil susut nilai dia. Susut nilai barang kemas kebiasaan 20 hingga 40%. Maksudnya kalau nilai emas 100k ni, kalau dia jual, dia hanya dapat 75k sahaja. Kita ambil 25%. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, orang panggil spread value dia 25%. Jadi kalau spread value dia 25%, dia hanya dapat 75,000 sahaja. 75,000 sahaja dengan nilai spread value 25%. Kalau gold bar dengan dinar ni, kalau dengan public gold, spread value dia sangat-sangat rendah, sangat-sangat nipis, antara 6 hingga 9% sahaja. 6 hingga 9% sahaja. Kalau contohnya, kalau kita ambil tahap spread value paling tinggi, berapa? 9%. Jadi kalau dia jual, dia akan dapat 91k. 91,000. Jadi tuan-tuan, untuk jangka masa panjang, nilai emas, nilai pelaburan yang dia letak 50,000, dan selepas 10 tahun ataupun 12 tahun dah jadi 100,000 tu 100,000. Tapi apabila nak jual, nak barang kemas, hanya dapat duit 75,000 sahaja. Adapun barang kemas ni hanya dapat 75,000. Adapun gold bar ataupun dinar dapat 91,000. Maksudnya dari segi keuntungan, keuntungan mula 50k, yang ni dah untung 25k. Maksudnya kalau simpan barang kemas, dia dah untung 25,000. 25,000. Tapi kalau simpan gold bar atau dinar, dia dah untung 41,000.
41,000. Nah, jadi tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, sebab itulah barang kemas ni dia sesuai untuk apa? Untuk perhiasan sahaja, untuk perhiasan. Tetapi kalau kita tujuan kita menyimpan untuk pelaburan, untuk jangka masa panjang, barang kemas adalah perkara ataupun item yang tak sesuai. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Barang kemas kalau nak segi keuntungan, memang dia dah untung dah. Dah untung berapa? 25,000. Adapun gold bar ataupun dinar ni, dia lebih menguntungkan. Berapa dia untung? 41,000. Nah, beza jauh ni. 25,000, yang ni 41,000. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan, kalau nak menyimpan untuk jangka masa panjang, kalau nak menyimpan untuk jangka masa panjang, simpanlah emas jenis gold bar ataupun dinar. Ya, jangan simpan jenis barang kemas. Jadi barang kemas ni hanya sesuai untuk perhiasan sahaja. Kalau kita simpan, okey, kenapa beli rantai gelang? Kata okey, ni untuk perhiasan, biar nak ada hias diri. Okey, betul, bagus. Sebab memang tujuan barang kemas dibuat adalah untuk perhiasan. Adapun gold bar, gold bar ataupun dinar dibuat adalah untuk jangka masa panjang. Begitulah saya cerita tadi. Kalau barang kemas untung dah 25,000, tapi gold bar atau dinar ni akan untung 41,000. Yang ni saya hanya olah dengan olahan saya, dan penerangan ini diberi oleh Tuan Syukur Hashim sendiri, iaitu Maha Guru Emas Malaysia. Jadi alhamdulillah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini, moga bermanfaat. Yang mana nak memulakan simpanan emas, boleh kontak saya, boleh berhubung dengan saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas bermula dengan RM100 sahaja. Jadi bersama Public Gold, tak perlu ada modal yang besar pun. Tak perlu ada 1,000, 2,000, 3,000 untuk memulakan simpanan. Hanya sekadar kita dah ada 100, dah boleh mula menyimpan bersama Public Gold. Jadi saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas bermula 100, dan tuan-tuan kumpul ada 1 gram. Daripada 1 gram dari 10 gram, 10 gram, insya-Allah tuan-tuan akan ada sampai 1,000 gram emas, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.